Apa kabar semua para pendengar Misteri Jam 12? Saya DJ Champion Casey kembali bertugas bersama anda dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Saudara, ingatlah, setiap kisah yang diketengahkan hanya satu hiburan saja. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya. Jangan kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Misteri Jam 12 sememangnya hanya satu hiburan saja. Saya akan teruskan dengan pengalaman yang pertama pada tengah malam ini. Kalau anda sudah bersedia, Misteri Jam 12 kita mulakan. Teman-teman, Misteri Jam 12 kisah yang pertama ingin saya ketengahkan merupakan kiriman email yang saya terima daripada seorang pendengar, dan beliau bertugas sebagai seorang pramugara di Singapura. Saya tak nak beritahu bersama dengan syarikat mana. Mungkin dengan Budget Airlines, mungkin bukan. Tapi yang penting saya harus rahsiakan. Beliau ada beritahu, tapi saya rasa tidaklah perlu kita tahu pramugari yang bertugas di salah sebuah syarikat penerbangan di Singapura. Apa kabar Casey penggemar rancangan MJ12? Saya seorang pramugari, bertugas terbang ke negeri-negeri, kemudian pulang ke Singapura. Banyak negara telah pun saya kunjungi, yang dekat maupun yang jauh. Pengalaman yang menyeramkan ini berlaku apabila saya dalam penerbangan. Para pendengar Ria 897, saya dalam penerbangan menuju ke Indonesia. Sally, pengirim kita, namanya Sally, menceritakan penerbangan di Indonesia memang dekat, tapi kami diberi masa berehat selama lebih kurang 4 jam. Dan ada bilik untuk kami berehat berdekatan dengan lapangan terbang ... Jadi bayangkan Casey, saya dengan teman-teman ataupun dipanggil kru yang lain telah pun pergi ke hotel kami untuk beristirahat. Kawan-kawan yang lain semua nak bersukaria, nak pergi makan, ada yang sempat nak beli belah, tapi saya rasa penat terpaksa duduk di bilik hotel. Waktu tu sekitar 10 malam. Saya hanya seorang diri Casey dalam bilik tersebut. Teman-teman pelawar saya beberapa kali, tapi saya kata saya penat dan saya perlukan rehat. Jadi setelah semua keluar, saya dalam bilik seorang diri, kata Sally. Tiba-tiba saya buka televisyen dan nak menontonlah. Saya channel hopping mengikut kiriman email yang dikirimkan pada saya. Saluran yang pertama, yang kedua, yang ketiga, macam itulah mungkin channel hopping. Dalam saya channel hopping ni, tiba-tiba saya ada menonton satu channel ataupun saluran. Saya tak ingat saluran apa, tetapi waktu itu saluran itu sedang menunjukkan satu dokumentari. Seolah-olah sama macam dokumentari yang pernah saya tonton melalui VCD di Singapura yang dipanggil NTT. NTT ni seolah-olah, katanya lah, mungkin ada yang tak tahu tentang mereka berdepan dengan alam gaib, mencabar seseorang individu untuk mungkin bermalam di tempat-tempat angker yang seram ataupun memanggil makhluk-makhluk roh-roh yang telah pun pergi. Jadi inilah, beliau katakan, Sally mengatakan, dalam bilik hotel ni tiba-tiba ternampak satu rancangan di kaca TV seolah-olah sama serupa, tapi bukan rancangan NTT, macam NTT. Jadi beliau kata, ni saya seorang penggemar rancangan MJ12, sebab itulah saya tertarik dengan rancangan sedemikian. Wah Casey, saya terus sandar dekat belakang katil ni, tarik bantal, tarik selimut, mula berikan perhatian. Tiba-tiba rasa macam tak seronok pula, sebab lampu bilik hotel tersebut terang benderang. Saya pun bangun. Saya matikan semua lampu kecuali lampu di tepi katil. Coffee table lamp, kata Sally. Saya naik ke atas katil balik. Saya perasan, tadi aku buka saluran ni, siapa yang tukar pula? Saya pergi balik ke saluran yang tu, saya cari, tak jumpa Casey. Saya pun terlupa. Saya
start ataupun mula dari mula, satu persatu naik saluran, jumpa balik saluran yang saya cari awal tadi. Jadi saya tengok nombornya, saluran ... saya tak nak sebutkan. Jadi beliau kata tak apa, saya terus menonton dokumentari lah, boleh saya katakan di sini, entiti yang dikatakan oleh Sally. Dalam keadaan bilik yang gelap gelita, hanya lampu di tepi saja yang tidak begitu terang. Lampunya malap sedikit pada pendengar dia 897. Waktu itu bila saya menonton episod yang dia tunjukkan tu, seorang wanita telah pun dicabar. Kalau beliau berjaya melakukan cabaran ini, beliau akan membawa pulang. Bayangkan Casey, akan membawa pulang 2 juta rupiah. Jadi memang seronoklah. Cabaran yang dikenakan kepada wanita tersebut adalah disuruh baring dalam keranda yang dah wujud beratus tahun. Dah beribu orang mati menggunakan keranda tersebut, Casey. Jadi wanita tu pada mulanya nak tak nak, oleh kerana beliau memerlukan duit, mengambil cabaran tersebut untuk mendapatkan wang ganjaran 2 juta rupiah. Wanita tu pun memasuki dalam keranda. Keranda itu ditutup. Dan untuk pengetahuan Casey, keranda itu diletakkan di dalam sebuah bangunan yang dah usang, yang dah lama terbengkalai. Para kru semua keluar dalam bangunan, dalam bilik tersebut di tingkat 4. Ada kamera, beberapa kamera yang diletakkan, dan juga ada lilin yang diletakkan. Kemudian ada seolah-olah offering, kata beliau di sini, ataupun mungkin boleh saya katakan pengeras lah, untuk memanggil makhluk ini mengganggu wanita yang sedang baring. Bila saya tonton memang seram, Casey. Tiba-tiba, Casey, wanita dalam keranda tersebut ada juga kamera infrared yang boleh night vision, boleh nampak keadaan wanita tu. Kesian, Casey, mulutnya tercungap-cungap, istighfar, baca apa saja yang dibaca hanya untuk menang duit 2 juta rupiah. Saya ni, Casey, dalam bilik hotel semakin takut. Tiba-tiba saya dengar, Casey, dalam TV, Casey, bunyi menangis. Bunyi perempuan menangis dan minta tolong. Wanita itu seolah-olah menggigil ketakutan. Kemudian terus potong dekat sana, masuk iklan. Alamak, dalam hati ni, dah seronok-seronok menonton ni, dah ada penampakan seolah-olah suara hantu. Bila iklan, saya masih dengar lagi, Casey, suara orang minta tolong. Tolong, tolong. Casey, barulah saya tahu, sebenarnya bunyi suara minta tolong bukan dari kaca TV, tapi dari dalam bilik hotel saya. Meremang bulu rumah saya, Casey. Saya pejam mata. Astagfirullah. Berkali-kali saya istighfar, kata Sally. Setelah saya istighfar, pintu tandas dalam bilik hotel dihempas. Seolah-olah benda tu marah saya istighfar. Saya terus angkat kaki keluar dari bilik hotel dan turun ke bawah ke lobi, tunggu sampai teman saya balik. Teman saya ni, Casey, bayangkan, seorang teman saya pulang dahulu. Bila dia pulang seorang diri, dia tak perasan yang saya berada di bawah, sampaikan tertidur kerana kepenatan. Dia naik atas. Saya nak ceritakan ni pula. Kemudian lat beberapa minit, jam macam tu lah, saya tak pasti, dia turun bawah, terserempak dengan saya, terperanjat. Hey Sally, kau kat sini ya? Jadi dia ceritakan, saya tanya kenapa. Katanya bila dia balik hotel, mati-mati dia fikirkan saya ada dalam bilik hotel. Dia pun buka pintu, nampak saya sedang berdiri dekat balkoni. Jadi dia pun masuklah dalam bilik tersebut. Dia salin, mandi, kemudian dah nak get ready nak tidur. Panggil saya berkali-kali, saya tak toleh, tak layan. Tiba-tiba meremang bulu rumah. Jadi dia pun bangun, nak menuju ke arah balkoni. Pintu tandas sekali lagi dihempas dengan begitu kuat. Dia toleh tengok pintu tandas, toleh tengok balkoni, saya dah hilang. Barulah yang dia tahu yang berdiri di balkoni hotel tu bukan saya. Bila dia turun terperanjat, nampak saya sedang baring tertidur di lobi hotel. Hotel yang saya maksudkan adalah hotel, tak boleh sebutlah ya, ... ini di salah sebuah kawasan di Jakarta, Indonesia.
Kisi memang menyeramkan, Kisi. Nak tengok cerita dokumentari seram, saya pula yang kena serang. Terima kasih pada pendengar kita bernama Sally, ya, yang bertugas sebagai seorang pramugari bersama dengan salah satu syarikat penerbangan di Singapura. Dan Sally menceritakan dalam bilik hotel tu beliau ada menonton lah satu dokumentari, yang dia tak beritahu apa namanya, mungkin dia sendiri tak tahu, tapi seolah-olah macam entiti lah. Mungkin anda pernah menonton, saya pun nak tonton juga. Wah. Dan kalau 2 juta rupiah tukar duit Singapura, berapa agaknya anda rasa? Kerana wanita tu sangguplah melakukan kerja sedemikian, membahayakan diri untuk mendapat 2 juta rupiah. Ni, dan juga satu lagi ni, saya rasa mungkin ada manusia-manusia yang ambil kesempatan lah atas kebutuhan orang-orang lah yang memerlukan bantuan. Jadi orang ni, oh kau nak duit kau nak duit boleh, aku boleh kasih, kau buat ni. Nak tak? Jadi sekaligus menjadikan wanita tersebut sebagai satu bahan lah untuk rancangan televisyen. Adakah patut dia suruh wanita tu baring dalam keranda dan dah wujud beratus tahun? Keranda tu pula diletakkan dalam bangunan kosong tingkat 4. Lain semua turun keluar dari bangunan. Saya rasa macam tu lah, selalunya macam tu. Wanita tu, siapa yang tak takut, babe? Seram tu dia. Dan mungkin ada yang pernah menonton, ada yang kata di sini daripada Abu kata, bro Kisi, saya pernah menonton cerita yang disebutkan tadi. Memang benar, wanita disuruh baring dalam keranda, Kisi. Kesian Kisi, ada sampai menangis dan ada juga sampai disampuk, kena rasuk di tempat kejadian. Dan katanya kesian sungguhlah, benda tu mengganggu hidupnya menjadi histeria. Saya tak pasti apa nama rancangannya, tapi di saluran Trans 7. Oh, kata beliau lah. Okey. Yang ini pula daripada Zul kata, bro, memang benar ada cerita yang itu yang disebutkan oleh Sally. Terima kasih. Nama cute Sally. Dalam baik nama cute Baik, kita akan teruskan. Dan mungkin boleh tolong saya kira 2 juta rupiah duit Singapura berapa sanggup dia lakukan? Yalah, 2 juta rupiah banyak ke sikit, macam mana tu? Kita teruskan Misteri Jam 12. Pendengar Ria 897 FM, saya ingin bacakan kiriman email datangnya daripada Pak Wan berkongsi pengalaman beliau. Pak Wan kata, Kisi, saya ni seorang tukang ubat. Tapi bukan nak mempromosikan khidmat yang saya sediakan, tapi hanya ingin berkongsi sesuatu, harap ia dapat mengajar kita dan menjadi manusia lebih mempunyai akal fikiran lah. Pak Wan menggunakan kata kasar kat sini. Mempunyai KH, paham-paham je lah, tapi saya rasa akal fikiran lah, lebih beralas lagi Pak Wan. Baik, Pak Wan mengatakan, saya dapat panggilan untuk membantu sebuah keluarga ini. Panggilannya saya terima, datangnya daripada seorang teman, dan saya pun pergilah ke rumah orang tu. Waktu itu pukul 1 pagi, Kisi. Saya sedang mendengar rancangan MJ12, dan saya pun tinggalkanlah apa yang saya lakukan. Saya dengan isteri keluar rumah. Anak-anak saya dah besar panjang, mereka semua dah berumah tangga. Jadi dalam rumah tu hanya saya dengan isteri saya yang tinggal. Dan pada usia senja ni, saya lebihkan masa saya untuk membantu orang-orang lah dalam memerlukan rawatan-rawatan sedemikian rupa. Bila saya sampai di rumah lelaki yang dimaksudkan ini, kucar kacir, kata Pak Wan. Apa yang berlaku? Anak gadisnya terjerit-jerit, terpekik-pekik. Jadi saya masuk dalam rumah. Ibu dengan ayah budak ni macam gembira sangat tengok saya datang, sebab tak tahu bagaimana lagi nak buat. Anaknya berkali-kali nak cuba bunuh diri, nak masuk dapur ambil pisau. Jadi bila saya datang, suaminya salam saya, kata, Pak Wan, terima kasih Pak Wan, terima kasih, minta maaf. Saya kata tak apa, ini jodoh pertemuan kita. Saya pun masuklah, dia tunjuk anaknya dalam bilik. Anaknya dalam bilik sedang berdiri dan sedang nak pecahkan grill tingkap, Kisi, nak terjun. Tapi abangnya yang jaga. Di luar ada 2 budak lelaki. Saya rasa mungkin adiknya, saya belum kenal lagi waktu itu. Masuk dalam, kemudian saya tengok budak tu sedang tarik-tarik grill tu sampai bergegar katil yang dia berdiri di atasnya. Bila saya masuk, terus dia berhenti. Dengan perlahan-lahan dia toleh kepalanya, dia senyum. Kau datang, kau ingin kau beli halau aku Saya terus arahkan tuan rumah untuk ambil secawan air. Air masak, air putih, tak kisahlah.
Dan Kisi, makhluk-makhluk semua ini, baik yang gaib ataupun yang boleh kita lihat dengan mata kasar, semua adalah ciptaan Tuhan. Semua pasti akan jatuh bila kita baca surah-surah yang diturunkan kepada kita. Jadi kata Pak Wan, saya pun bacalah. Saya baca Ayatul Kursi di air tersebut. Kemudian bila sedang saya baca, dia ikut menyanyi, Kisi. Apa saya katakan? Saya kata pada ayahnya, awak diri sini, abangnya awak diri sini. Nanti bila saya baca, awak terus tahan dia, ya. Kisi, saya ambil air itu dalam genggaman tangan, terus saya merenjis ke arah budak yang sedang berdiri di tepi tingkapnya seolah-olah nak terjun diri. Kemudian dia meruntah, Kisi. Meruntah kepanasan. Panas! Panas! Barulah abang dengan bapaknya dapat menahan dia baring di atas katil. Saya ambil air tersebut, sapu di mukanya. Barulah dia mula nak berunding. Boleh ajak berbual, Kisi. Jadi dari situlah kita bertanya. Mula-mula kita tanya, nak keluar. Dia takkan keluar punya, Kisi. Jadi tanya. Akhirnya dapat tahu. Ada salah seorang dalam rumah ni telah pun ambil barang hak milik dia. Betul, Kisi. Jadi abah, bapa dengan mak budak ni pun terkejut. Panggil satu persatu adik-beradik untuk tanya siapa yang anda ambil barang. Setelah lebih kurang setengah jam mereka bertanya, akhirnya adiknya mengaku. 2 hari lepas, dia dengan kawannya pergi adventure di tanah perkuburan. Mengambil kain yang diikat pada salah satu batu nisan di sana kerana dicabar oleh temannya. Dia kata tak ada apa-apa, balik tak kena. Hari berikutnya tak kena. Malam yang kedua lah baru kakaknya diserang. Kedatangan makhluk ini yang marah, si abangnya ataupun si adiknya mengambil kain putih yang diikat pada batu nisan. Kesian, Kisi. Budak tu sampai tercungap-cungap apabila dia, makhluk itu, dapat dikeluarkan dari badannya. Saya ingin nasihatkan, kata Pak Wan, kepada semua pendengar. Kalau kail panjang sejengkal, lautan jangan hendak diduga. Kalau kita tidak diganggu, ini bukan bermakna keluarga kita juga tidak akan diganggu. Renungkanlah. Terima kasih, Kisi. Baik, ada yang kata di sini, Kisi, kalau 2 juta rupiah convert duit Singapura ni lebih kurang $300. Ramai katakan $300. Jadi bayangkan 2 juta rupiah tu masuk dalam rancangan seperti NTT ni. Saya tak pasti apa rancangannya. Ada yang kata kat sini, Kisi, di Indonesia ada satu rancangan yang macam tu, namanya Gentayangan. Maknanya roh-roh merayau atau roh-roh yang tidak tenang, dari Nurita yang kirimkan message di Facebook. Terima kasih, Nurita. Ada yang kata di sini, Kisi, 2 juta rupiah tu $300 Singapura. Nampak tu, orang yang hidup susah ni nakkan duit $300 sampai lakukan kerja sedemikian. Jadi kita haruslah bersyukur dengan apa yang kita ada di sini. Bersyukur bukan bermakna kita boleh sit back, relax and enjoy the music, bukan. Bersyukur apa yang ada, tapi kita harus kerja lebih keras lah untuk kecapi apa yang kita impikan. Baik, yang ini ada kata, Kisi, rancangan Laviti. Okey, saya akan cuba cari. Sebenarnya saya nak nama rancangan tu yang dalam keranda tu orang baring tu, rancangan apa? Saya nak rancangan yang disebutkan oleh Sally. Sally pun tak beritahu saya apakah benar, dan anda boleh tak, kalau boleh postlah di Facebook saya ke, nanti saya nak tengoklah kalau boleh ada link di sana tentang wanita yang baring dalam keranda tu. Memang saya tak apalah. Kita akan teruskan. Dengar tadi macam orang buka pintu ada. Tak apalah, mungkin hanya satu hiburan saja. Baik, saya akan terus dengan kisah selanjutnya. Anda boleh hubungi saya, boleh SMS, dan sekarang ini saya akan baca SMS pula yang saya terima, yang dikirimkan dengan kodnya Club KLUB. Jarak nama anda, kisah misteri anda, hantarkan ke talian 72346. Pencinta seni kata $290 je, Kisi. Nama juta, tukar Singapura
200 macam mana tu? Pendengar Ria 897, saya akan bacakan kisah daripada Nisa berkongsi peristiwa yang menakutkan. Dan Nisa ingin ketengahkan satu pengalaman. Tapi ini bukan berlaku di Singapura. Perkara ini berlaku di rumah kampung. Nisa kata, sebelum saya berumah tangga Kisi, saya tinggal bersama dengan atuk saya. Atuk saya di kampung lah, di seberang tambak. Katanya di sini saya ada masalah keluarga. Ibu tak dapat jaga. Saya duduk di Malaysia sampai usia saya 8 tahun. Barulah saya ke Singapura untuk tinggal bersama dengan makcik saya, bersekolah di sini. Jadi kata Nisa, bila berada di kampung, setelah arwah nenek meninggal ni, atuk saya makin garang dan makin berahsia lah. Dan saya pula tak dibenarkan masuk ke dalam biliknya, kata Nisa. Sampailah satu hari, dipendekkan cerita dari kiriman SMS yang dikirimkan oleh Nisa. Saya nak mencari sesuatu. Kemudian saya ternampak bakul baju di dalam bilik atuk. Jadi atuk saya waktu itu tidak ada di rumah. Dia keluar pergi ke kedai. Dalam rumah tu hanya saya seorang diri saja. Nenek dah pun meninggal dunia kan Kisi. Jadi saya pun tak apalah ternampak bakul tu, sebab bakul tu berisi pakaian-pakaian saya. Waktu petang nanti saya nak keluar pergi mengaji. Jadi saya carilah baju kurung yang saya suka pakai. Rupanya ternampak dalam bakul, saya pun masuklah dalam bilik atuk. Sedang saya cari baju saya dalam bakul tersebut, saya terperasan sesuatu di bawah katil atuk. Saya pun menjenguk ke bawah katil, ternampak Kisi ada satu peti. Waktu tu masih kecil. Apa kita nampak yang pelik, pasti kita nak tahu kan? Jadi saya pun daripada misi nak cari baju kurung saya batalkan, terpanggil pula nak tengok apa yang ada di bawah katil, kata Nisa. Saya dengan selambanya membongkokkan badan, kemudian menarik peti di bawah katil. Berat Kisi peti tu, tapi saya boleh menariknya keluar. Bila dah tarik peti itu keluar, peti itu tidak dikunci Kisi. Tak ada mangga, tak ada apa, cuma ada pengetip di tepi kiri dan kanan. Saya buka pengetip kiri dan kanan, saya tolak peti itu, alangkah terperanjatnya Kisi, kata Nisa. Apabila dalam peti tersebut, saya nampak ada batu nisan yang dililit dengan kain warna kuning. Kisi, dengan ini ia menjawab segala pertanyaan saya Kisi. Kerana ada anak kepada nenek dengan datuk saya ni, iaitu pakcik-makcik saya lah, yang menziarahi kubur nenek ketika itu, pernah terlihat yang kubur nenek batu nisannya seolah-olah dicuri orang. Dan telah pun diganti dengan batu nisan yang baru. Dan tidak ada seorang pun yang tahu ke manakah pergi batu nisan tersebut. Rupa-rupanya Kisi, datuk saya telah pun mengambil batu nisan, diletak di bawah katilnya. Datuk kalau tidur dengan nenek dahulu tak pernah tutup pintu Kisi. Katanya panas. Tapi setelah pemergian nenek, kalau tidur malam tutup pintu, lebih berahsia, lebih suka bersendirian. Setelah saya nampak batu nisan tersebut, saya tutup balik, tolak bawah katil, dan saya tak beritahu sesiapa pun tentang hal itu. Sampailah Kisi, saya dah berumah tangga, saya ceritakan pada makcik-pakcik yang lain. Dan waktu itu atuk pun dah tak ada lagi, dah pun kembali ke rahmatullah. Terima kasih. Daripada Nisa, berkongsi pengalaman tentang mungkin tabiat atuknya yang menakutkan, simpan batu nisan arwah neneknya. Saya akan teruskan dengan pengalaman selanjutnya. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Sebentar nanti akan saya jawab panggilan anda. Di sini ada seorang kakak namanya Malisa. Malisa kata, Malisa katanya di sini. Okey, kejap Baik, saya akan cuba kembali sebentar nanti sekejap saya cuba fahamkan apa yang dikatakan oleh Malisa ni. Nanti akan saya kembali, jangan ke mana-mana, terus bersama Misteri Jam 12. Baiklah, saya sebab Malisa kirimkan SMS ni banyak gunakan shorthand
Jadi kalau saya terus baca tanpa saya periksa dulu, nanti tersekat-sekat. Jadi saya baru faham akhirnya kisah yang dikirimkan melalui SMS. Dan sebelum saya baca kiriman ini, kalau boleh tolonglah saya minta kerjasama anda. Kalau ingin bercerita pada saya kisah-kisah misteri ini, gunakan ayat yang penuh lah, perkataan yang penuh. Jangan gunakan shorthand MGT lah, KP, KPM lah, macam-macam lah. Jadi kalau anda gunakan huruf ataupun perkataan yang penuh tu, senang saya nak baca. Dan Malisa berkongsi pengalaman berikut ini akan saya teruskan dalam Misteri Jam 12. Selamat tengah malam kepada KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Malisa dan KC tolong bacakan kisah yang berikut ini. Ini bukan kisah hantu, tetapi rumah saya ni betul-betul di tepi tangga. Untuk pengetahuan KC, saya tinggal di salah sebuah blok di kawasan Tua Payoh. Rumah saya di tepi tangga dan kebelakangan ini, jiran saya yang tinggal 3 pintu jauh dari rumah saya ni, ada seorang nenek. Nenek ni suka sangat duduk dekat tepi tangga rumah saya. Bila saya balik kerja pukul 12.30 malam, kadang-kala KC saya bergegas nak dengar rancangan MJ12. Keluar dari lift ternampak nenek ni duduk. Nenek ni memang KC suka duduk bersendirian dan kebelakangan ini memang sangat suka duduk dekat tangga tepi rumah saya. Beberapa kali bila saya balik, dia akan tengok saya. Lama KC renungan-tenungan yang diberikan pada saya. Untuk menghilangkan rasa takut, saya pun senyum balik. Saya kata, "Nek, tak tidur, Nek?" Dia diam, tak jawab KC. Menggigil saya KC. Jadi bayangkan baru dengar, ini saya rasa yang nak diceritakan mungkin bunyinya macam ni lah. Saya cuba rephrase balik lah, susun semula ayat ni. Sekarang ni rumah si Malisa ni betul-betul tepi tangga. Dia sedang berdiri di depan rumahnya dan tepi tangga tu di sebalik tembok nenek tu duduk tak nampak. Si Lisa ni sedang tergupu-gapah nak buka pintu rumah, nak masuk ke dalam rumah. Jadi kata Lisa, saya keluarkan kunci KC, ketakutan bila nenek itu dah tenung renung saya macam sesuatu yang tak kena. Sedang saya nak buka pintu, alangkah terperanjatnya apabila nenek itu tiba-tiba menjenguk di sebalik tembok yang terselindung di sebalik tangga tepi rumah saya. Saya sampai terperanjat KC, sampai terkeluar kata kesat, kunci saya terjatuh. Bila terjatuh, antara pintu kayu dengan pintu besi. Pintu besi saya bahagian bawah pula ada papan. Papan itu untuk menghalang kucing dari masuk ke dalam rumah. Sebab rumah saya pada hari-hari tertentu nanti ada kucing naik atas. Pernah masuk dalam rumah, jadi bapa saya pasang papan. Sekarang tangan nak masuk dalam tu antara pintu besi dengan pintu kayu susah KC. Sebab sempit, sakit tangan saya dibuatnya. Jadi apa yang berlaku, nenek itu boleh bersuara. "Apa kau susah-susah? Kau suruhlah kawan kau kat sebelah tu ambilkan kunci kau." Terus saya pusing kiri, pusing kanan KC, tak nampak orang. Nenek ni buat aku takut pula. Saya bangun, "Mak, buka pintu nak, Mak." Mak saya bangun, buka pintu, tanya, "Apa dengan kau?" "Buka pintu." Kemudian kata Lisa, mak saya buka pintu, saya masuk dalam. "Nenek kat tepi tu takut kau orang lah, Mak." Mak saya keluar tengok kat tangga KC. Dekat tangga nenek tu dah tak ada. Yang hairan, baru beberapa saat sebelum saya masuk pintu, saya nampak dia berbual dengan saya. Takkanlah nenek yang uzur, yang tak boleh berjalan laju, tak boleh lari, tinggal 4 pintu jauh dari rumah ni, kata beliau ni, 3 pintu jauh dari rumahnya, boleh hilang sekelip mata. Sejak hari itu, bila saya bertugas balik malam, saya akan telefon mak saya, tunggu saya di bawah untuk jemput saya pulang ke rumah. Dengan ini juga KC, boleh tak saya nak ucapkan terima kasih kepada mak saya bernama Hasna Mukhtar yang sedang mendengar juga Misteri Jam 12. I love you, Mak, very much. Itu dia, pengorbanan seorang ibu ni. Macam mana tu? Sekarang ini komen-komen yang akan saya bacakan melalui SMS ni. Daripada Rizwan kata, "KC, Pak Wan nasihatnya memang baik. Pergi adventure, tangan jangan menggatal." Saya pun ada nasihat KC. Kepada
Kepada timekeeper, tolong jangan jaga tepi kain orang. Kalau nak bilang-bilang waktu, senang. Kan lebih baik duduk. Tak apalah, Ni kasih orang marah je. Terima kasihlah pada anda, Hailah. Kenapa orang benci sangat dengan timekeeper, Hairan, Okey, macam-macam kisah telah pun saya putar, dia ketengahkan. Ada kat sini, dari Zack Sheraton, Bendara Hotel Jakarta, KC. Hotel ni memang keras. Ia terletak dekat dengan lapangan terbang. Hotel ni berkonsep Bali, KC. Teman saya seorang pramugara pernah juga diganggu, KC. Dengar orang mandi di bilik air lah, bilik hotelnya. Dan bila dia periksa bilik air itu tiada apa-apa, tetapi ternampak beberapa helai rambut panjang yang kasar di lantai bilik tersebut. Yang ini daripada Murniati berkongsi, katanya, apa khabar KC? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa yang menyeramkan berlaku apabila saya dengan suami memandu di sekitar kawasan Old Upper Thomson Road. Sebenarnya kami daripada Adam Road pergi makan lah KC, nasi lemak. Selepas makan nasi lemak waktu tu, suami ajak pusing-pusing. Itu pun malam, bukan malam sangat, 8 lebih malam kalau tak silap saya. Jadi bila suami pandu nak pulang, suami gunakan Thomson Road lah, naik ke atas tu. Bila sampai dekat jalan, suami tanya, awak nak tengok tak Old Upper Thomson Road yang KC pernah ceritakan beberapa kali dalam M12? Jadi saya pun kata, boleh juga bang, mana? Kat depan sikit. Jadi sampai depan tu, suami terus masuk seleko dalam KC. Belok kiri lah, masuk dalam. Pada mulanya saya pun kata, tempat ni okey bang, tak seram je. Bila suami dah masuk lagi dalam, KC, bulu roma mula meremang. Yang paling menyeramkan, KC, pada malam tersebut, tak tahulah datang dari mana, ada seekor, saya rasa macam burung angsa ataupun itik, terbang melintas depan kenderaan suami begitu laju, tapi saya tahu itu seolah-olah seperti seekor itik ataupun burung angsa warnanya putih. Kemudian saya tengok suami, saya kata, bang, nampak tak bang? Tu lawak, mulut cabul sangat kan? Suami saya pun takut, Dan KC memang benar, bila dah masuk dalam sangat, nak keluar macam jauh sangat KC. Saya ni tiba-tiba tersenyap pula, mulut komat kamit baca apa yang tahu. Kemudian KC, saya kata pada suami, jangan balik rumah dulu, takut benda tu ikut. Kami singgahlah kedai makan dekat kawasan Yishun 24 jam untuk hilangkan rasa segan dan seram. Terima kasih dan selamat tengah malam. Pengaria 897. Kisah kakak kita tadi, siapa nama kakak tu? Sekejap, Kak Murniati berkongsi, pengalaman beliau dengan suami memandu masuk kawasan Old Upper Thomson Road. Di hadapannya melintas seekor burung, mungkin itik ataupun angsa warna putih. Laju terbang di hadapan kenderaan lah, tapi tidak ada apa-apa kemalangan yang berlaku. Cuma terperanjat saja benda tu. Dan ada mengatakan di sini, KC, kalau KC nak tahu, jelmaan angsa ataupun itik warna putih, itulah yang dipanggil jelmaan Pontianak ataupun kakak cantik. KC tanya dengan orang-orang lama, mesti mereka setuju. Nak kalau kita dengar bunyi itik serati, harus kita berhati-hati. Kata teman kita ni, namanya Encik Husin, berkaitan dengan pengalaman yang tadi itulah. Itik serati, maksudnya tu adalah Cik Pun, berhampiran. Kalau bunyinya jauh, maka dekatlah benda tu. Kalau bunyinya dekat, kita patut tersenyum sebab benda tu jauh dari kita. 669-11897. Selamat tengah malam, siapa tu? Alia. Alia ada pengalaman misteri. Alia buat panggilan dari mana, Alia? Dari Bukit Batok. Dan Alia pernah dengar tak orang kata kalau itik ke angsa tu Cik Pun? Pernah? Maaf, sekali lagi? Selalu orang kata kalau ada itik, ada angsa, itu merupakan kehadiran kakak cantik, betul ke? Betul, sebab masa tu nenek saya pun ada kampung di maknanya di Johor. Jadi bila kita dekat kampung tu, memang kalau itik seranti ataupun macam bunyi kelampak burung hantu, ni ada tanda-tanda yang seperti inilah. Jadi pengalaman anda tentang apa pada malam ini? Silakan. Okey, saya punya pengalaman ni bukan seram tapi misteri, dan kebetulan saya rasa saya pun nak tanya jugalah pada pendengar Ria, tak kira lah yang di Singapura ataupun di seberang tambak, tentang kota tinggi.
Sebab kebetulan beberapa tahun yang lepas bila saya pergi dengan dengan keluarga, nenek saya dalam perjalanan tu dari Johor semua tak ada apa-apa. Tapi bila sampai di Kota Tinggi, dia muntah-muntah. Lepas tu dia badan dia macam tak sedap, rasa habis macam-macam berlaku lah kepada nenek saya lah. Jadi baru dia teringat waktu yang berapa tahun tu, dia kata mungkin dia terkena pada sumpahan yang keturunan ketujuh Sultan Mahmud Mangkat Julang tu yang masa berlaku di Kota Tinggi tu. Jadi lepas tu berapa tahun kemudian kita dah lupa kan, dan kita pergi lagi Kota Tinggi, nenek saya kena lagi macam tu. Kena gangguan, habis kena sakit tiba-tiba pergi, walhal daerah masa kita kat Johor, dekat daerah-daerah kampung tu semua tak ada apa-apa. Bila kat Kota Tinggi je berlaku keadaan seperti itu. Jadi nak tahulah adakah ini sebenarnya tentu berlaku pada keturunan ketujuh darah Bintan, yang siapa jatuhnya pada keturunan ketujuh akan menghadapi ini semua kalau ke Kota Tinggi. Sebab tak tahu sebab diorang cakap kebetulan Suria pun ada menyiarkan yang makan story ni, rancangan tu, rancangan Sultan Mahmud Mangkat Julang. Katanya kalau sumpahannya tu terjatuh pada orang yang keturunan ketujuh, yang kesimpulan tu datang ke Kota Tinggi akan mengalami ni semua. Saya tak tahu ni secara kebetulan ke atau memang sumpahan tu benar-benar terjadi. Dan perkara ni berlaku Casey, bukan macam tadi, macam secara tiba-tiba, betul-betul sebab kalau kita pergi ke Malaysia kan, pasti kalau kita ke bandar, mana-mana bandar mesti orang kata selamat datang ke sekian-sekian, selamat datang ke sekian-sekian kan. So bila sampai ke di pintu gerbang selamat datang ke Kota Tinggi, terus on the spot nenek saya macam lain lah. Lain tu macam mana tu? Macam dia mula berdiam ke? Dia mula gelisah ke? Dia diam. Lepas tu perbualan dia macam tukar, macam marah-marah je. Lepas tu muntah-muntah. Lepas tu pening. Lepas tu dia diam all the way. Lepas tu muntah-muntah, demam. Lepas tu sepanjang perbualan tu marah-marah bila di tanah Kota Tinggi tu. So saya tak tahulah, ni sebab dah 2 kali kena kan. Yang dulu kena dalam masa tu saya rasa dalam 8 tahun lah. Lepas tu lepas 8 tahun kita terlupa kan. Kita pergi lagi bawa dia ke Kota Tinggi. Kan Kota Tinggi kan tempatnya cantik kan. So kita pergi lagi, kena lagi. Dan tak tahu ini secara kebetulan ke atau memang betul-betul sumpah si Sultan Mahmud Mangkat Julang tu memang betul. Sumpahannya siapa jatuh sampai 7 keturunan kalau datang ke Kota Tinggi akan jadi macam ni lah. Jadi boleh katakan nenek anda tak boleh jejak lah kawasan Kota Tinggi tu kan? Saya. Jadi kalau ada pendengar yang kebetulan memang tinggal di Kota Tinggi ke atau tahu ni kan, boleh jelaskan. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Gary. Kembali. Okey, bagaimana dengan tu? Mungkin ada juga tarikan-tarikannya di sana, tak tahulah tarikan macam mana kalau ada mungkin pernah dengar ataupun pernah mempunyai dalam situasi yang sama seperti teman kita, neneknya tu tak boleh masuk lah satu kawasan ni kawasan tu kebetulan di Kota Tinggi. Masuk je akan bertukar sikapnya lah macam tiba-tiba pendiam, tiba-tiba marah macam itulah. Dan mungkin ada tak anda di antara anda pernah dengar kisah yang sama. 669-11897. Okey, yang ini dari Kak Rina. Kisi tolong. Banyak tolong kongsi kisah kakak pendek je Kisi. Betul tak panjang. Perkara ini berlaku 2 minggu lepas Kisi. Kakak duduk dalam rumah seorang diri dan anak kakak 2 orang ni pergi Shelly temannya. Suami pula memandu teksi di waktu malam, jadi kakak tinggal seorang dalam rumah sedang mendengar rancangan Misteri Jam 12. Dan malam tu tiba-tiba terasa seram Kisi. Kadang-kadang dengan MJ12 macam okey-okey macam biasa. Tapi ada kalanya memang Kisi, kalau rasa seram dah datang, kisahnya tak seberapa pun boleh dapat rasakan keseraman yang diketengahkan. Jadi 2 minggu lepas lah kisah ini berlaku. Sedang mendengar MJ12 dalam bilik dan kakak dengar menggunakan radio. Apabila kakak terperanjat Kisi, nampak ada budak perempuan pendek
dalam keadaan macam membungkuk, lari Casey, masuk ke dapur kalau tak silap kakak. Bila kakak nampak, kakak terus sampai terpekik istighfar berkali-kali Casey. Sebab apa Casey? Nampak budak kecil dalam keadaan macam bungkuk, lari masuk mungkin ke bahagian dapur. Kalau Casey tanya, kakak pergi tengok tak siapalah yang berani Casey? Terus kakak matikan radio, nak tutup pintu pun kakak takut. Kakak bangun perlahan-lahan, mulut komat kamit sampai depan pintu ni, kakak tutup mata, meraba-raba tangan nak tutup pintu. Dah tutup, kunci dari dalam, buka lampu, kemudian terus kakak tidur sampai ke pagi. Dan itulah pengalaman misteri yang kakak alami. Terima kasih Casey. Kan kakak cakap pindik. Ya dah, terima kasih pada akak kita Jadi bayangkan sedang dengar M12, gunakan radio, tak gunakan earphone mungkin ada orang kata saya pernah juga berjumpa dengan beberapa pendengar lah. Katanya, Casey, kalau dengan M12 saya jangan gunakan speaker Casey, boleh memanggil Casey. Jauh mana kebenaran tak pastilah kan. MG12 hanya satu hiburan. Baik, kisah kakak tadi itu ternampak dalam rumah ada budak perempuan dalam keadaan bungkuk, lari masuk ke bahagian dapur. Okey, yang ini daripada Encik Salim. Kata Encik Salim, apa khabar Casey? Khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa. Ini berlaku di rumah kampung kakak ipar saya. Waktu tu saya dengan isteri, dengan anak-anak, ada beberapa adik-beradik telah pun ke sana pada hari Khamis malam Jumaat. Dan sebenarnya hari Sabtu tu ada kenduri lah, upacara persandingan. Ramai-ramai turun gotong royong Casey. Anak saudara kami Casey bersanding di kampung, ramai-ramai lah turun memeriahkan lagi suasana. Dan katanya pada malam tu pukul 11 malam, saya ni tiba-tiba terasa nak minum air lah, dan nak pergi kedai depan beli teh tarik, dia panggil teh ikat yang sedap sangat. Jadi saya pun ambil kunci, saya keluar tanpa beritahu isteri sesiapa pun lah. Alah, pergi sekejap, kedainya pun bukan jauh. Daripada rumah ni nak keluar pergi ke main road betul-betul dekat kedai tu memakan masa kalau memandu kereta dalam lebih kurang 15 hingga 20 minit. Jadi malam tu gelap, saya pun buka lampu high beam. Bila saya sedang memandu Casey, alangkah terperanjatnya apabila depan saya Casey, buah kelapa jatuh betul-betul depan kereta, nyaris jatuh atas kereta dan kemek kereta saya nanti. Jadi saya pun tekan brake. Saya cuba keluar dari kenderaan, tengoklah kalau ada terkena tayar ke, terkena bumper ke. Jadi syukur alhamdulillah. Bila berdiri depan kenderaan, saya tengok dekat dalam kereta, tempat duduk belakang Casey bukan satu tapi anak beranak tumpang kereta saya. Casey, betul anak beranak saya nampak tumpang kereta saya, duduk tempat belakang. Siapa yang nak pergi duduk balik Casey? Saya tanya Casey, kalau Casey ada nampak macam tu, apa Casey buat? Kalau saya cabut lah Jadi saya pun tinggalkan kenderaan. Saya tak berani Casey, saya lari balik. Nasib baiklah jarak daripada kereta saya berhenti ke rumah yang saya tinggalkan awal tadi lebih kurang jauhnya dalam 800 meter. Saya lari lintang pukang dalam keadaan malam gelap gelita, kampung tu pula tidak bercahaya. Nasib baiklah ada kenduri kahwin, nampak juga cahaya lampu yang terang benderang dari jauh. Tercungap-cungap saya lari dibuatnya. Kemudian katanya salah seorang penduduk kampung tu lah, seorang pakcik ni nampak saya. Dia tanya, dah kenapa dengan kamu? Saya tunjuk kereta saya dekat sana, tercungap-cungap. Dia kata, oh kamu ternampak sini aku tolong kamu. Saya jalan dengan pakcik tu pergi ke arah kenderaan saya. Dalam perjalanan saya tanya, pakcik tahu apa yang saya nampak? Oh, tahulah, dekat sini dulu ada kemalangan. Kereta ni masuk dalam parit, anak beranak mati kat sini. Sejak hari itulah, sesiapa yang bukan penduduk sini kalau lalu seorang diri mesti akan ternampak. Jadi pakcik tu akhirnya jadi kawan saya. Kami keluar beli minuman di luar, kemudian masuk balik ke dalam kampung. Itulah pengalaman yang menyeramkan berlaku pada diri saya. Terima kasih Casey. Okey, di sini ada nampaknya anda boleh hubungi saya 669-11897. Tapi sebelum tu Casey, tanah Johor, tanah berdaulat. Kota tinggi adalah kota yang lama. Masih ada istana gaib yang dikatakan terdapat di sana. Ada satu jalan ni, jalan misteri Casey. Katanya jika masuk di sana tak beri salam, seseorang itu boleh sesat.
Pusing-pusing-pusing, tempat yang sama juga. Untuk pengetahuan Casey dari Azhar di Bukit Panjang. Oh, ya ke? Yang ini daripada Encik Salim. Encik Salim mana? Oh, ni Salim yang lain Tadi Salim S-A-L-I-M, ini Salim S-A-L-E-E-M. Kata Encik Salim ni, Casey, tentang Kota Tinggi ada satu jalan. Macam okey, ni katakan di sinilah jalan tu kalau seseorang yang masuk dan tak tahu jaga tata tertib, yang antaranya tak beri salam, buat bising, buang air kecil sembarangan, orang itu akan diganggu. Mungkin benda akan ikut rumah ataupun akan dirasuk, dan yang paling dahsyat sekali, orang tu akan sesat, hilang dalam alam gaib. Akan disembunyikan untuk beberapa lama, sekian lama, kemudian barulah dilepaskan. Di sana juga banyak kali ada anak-anak yang hilang pada waktu-waktu petang kerana dibiarkan begitu saja bermain seorang diri. Dan kata Encik Salim lagi, bila ibu dengan ayah mencacah cari tak jumpa Casey. Akhirnya 2 hari kemudian jumpa budak tu sedang tidur di bawah salah satu pohon berdekatan dengan kawasan hutan Jalan Misteri yang disebutkan. Di teman kita ni kata, Casey ada satu dokumentari ataupun macam cerita paranormal lah Masih Dunia Lain. Ini ada link sinopsisnya. Terima kasih pada anda yang kirimkan ada satu tadi kata gentayangan, yang ini Masih Dunia Lain, di YouTube juga ada Casey, boleh tonton. Yang ni daripada Safura kata, Casey, saya tak ingat lah sebab banyak sangat cerita paranormal saya tonton di YouTube. Tapi memang benar, ada satu cerita tu, seorang perempuan ni telah pun diberikan tawaran ganjaran 2 juta rupiah, which is equivalent, cakap putih nampak akak, 300 duit Singapura. Wanita tu sebenarnya memerlukan duit tersebut untuk perbelanjaan keluarga. Jadi kumpulan ini telah pun memberikan tawaran kalau dia boleh tidur dalam keranda yang dah wujud beratus tahun, diletakkan di dalam bangunan kosong yang dah usang berpuluh tahun katanya di sini kemudian kalau dah selesai satu malam tanpa dia rasa takut, tanpa dia give up, akan dihadiahkan 2 juta rupiah. Memang sedih Casey melihat orang-orang yang miskin yang memerlukan ini dijadikan bahan untuk entertainment. Jadi kalau nak derma pada orang, membantu, biarlah dengan cara yang elok. Itu dia. Masing-masing lah macam mana nak buat. Jadi adakah anda rasa lah dengan memberi ni Casey usaha apa, nak dapat duit kena usaha. Orang ni usaha dia usaha dan kemudian usahanya adalah baring dalam keranda Saya nak tengok lah betul nak tengok reaksi wanita tersebut bagaimana agaknya. Kesian dalam bangunan. Kalau saya tanya anda lah, ini tanya soalan yang sama ni, situasinya sama, situasinya macam dikongsi oleh Sally awal tadi. Dia terlampak satu dokumentari paranormal ni. Anda disuruh tidur dalam keranda. Keranda tu diletakkan di Hospital Lama Changi dalam mortuary. Anda nak buat tak? Kalau nak buat, berapa tawaran tu? Kalau saya tak apalah, kasih saya 1 juta pun tak nak lah Siap-siap dah buat jadi gila, dah tak boleh belanja duit tu. Pendengar Radio Ria 897 FM. Saya akan teruskan kisah selanjutnya dalam MJ12. Ingat, rancangan ini hiburan. Jangan kita percaya terikut-ikut terlampau taksub dengan MJ12. 100% hanya untuk hiburan. Bersama saya di hujung talian, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Ari di sini. Ari Ya, buat panggilan dari mana Ari? Dari Bedok, dari Tampines. Dan pengalaman anda tentang apa? Silakan. Pengalaman saya tentang penampakan pocong. Penampakan pocong? Di luar rumah, dalam rumah? Di bawah blok. Saya sedang pulang mau balik rumah. Anda bertugas ke macam mana? Baru habis bertugas. Dan silakan dengan kisahnya. Ya, saya habis bertugas pukul 1 pagi lah. Lepas tu dia punya driver hantar saya lah, big driver. Lepas saya turun kan ada satu pokok Casey. Dia punya pocong ni di atas pokok tau. Dia macam, dia seperti dia sedang perhatikan saya tau Casey. Tapi saya macam tak pastilah. Jadi saya tengok lah. Saya macam ni betul ke tak ni? Saya tengok betul sekali. Dia macam muka dia hodoh Casey. Hello? Teruskan. Dia punya muka hodoh. Jadi saya tengok dia macam mayat je. Jadi pocong tau. Saya terus sekarang di depan saya lari.
Jadi saya mau tahulah, apakah benda yang sembunyi dalam di pokok tu ada pocong ke atau ada angka penanggal? Anda nampak susuk tubuhnya atau nampak mukanya saja? Saya nampak susuk tubuhnya dan mukanya. Jadi benda tu seolah-olah melihat merenung ke arah anda lah. Ya, betul gitu. Terima kasih Ya, sama-sama. Selamat malam. Silakan 669-11897. Yang ini daripada Nik Rogayah. Wah, sedap nama Nik Rogayah. Nik Rogayah kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Nenek ni tak tahu SMS tapi suruh cucu kirim. Maklumlah cucu pun dah habis periksa sama-sama dapat dengan MJ12. Kisi, 2 tahun yang lalu nenek pernah duduk dengan seorang menantu. Menantu nenek ni tinggal dekat kawasan Teluk Belanga. Sekarang ni dah tak duduk situ lagi, Kisi. Sebab setelah gangguan ni berlaku, nenek semakin takut nak tinggal dengan menantu lah, tika itulah. Jadi kata nenek ni, apa yang berlaku dalam rumah di salah sebuah blok di Teluk Belanga ni, nenek suka bangun waktu malam. Maklumlah, tak tahu nak buat apa. Kalau terbangun waktu malam, akan dengar rancangan KC. Kalau rasa takut, matikan radio, tak boleh tidur, duduk dekat dapur, minumlah air, kadang-kadang cecah dengan biskut, kata Nik Rogayah. Jadi pada satu malam ni, nak dengar Misteri Jam 12, tetapi takut KC. Cucu pula tak ada. Terpaksalah tak boleh tidur malam, pergi ke dapur, bancuh secawan air Milo, kemudian keluarkan satu biskut, cecah sambil tu makan, duduk. Tiba-tiba KC, bila Nik Rogayah kata dia duduk ni, dia memandang ke arah pintu dapur. Di belakangnya adalah tingkap dapur. Sedang duduk makan ni, dengar bunyi macam tek, 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 tek beberapa kali di belakangnya. Bila toleh tak nampak apa-apa. Mungkin orang atas, mungkin orang bawah, tak tahulah. Terus lagi lah untuk cecah biskut, makan lah. Jadi sedang duduk lagi ni, kata Nik Rogayah ni, dengar lagi tek. Jadi bila nenek terus bangun, nenek ni dah tak nampak sangat. Tengok pusing belakang, tak nampak, tak perasan apa-apa. Bila bangun semakin dekat dengan tingkap, baru perasan dekat tingkap tu macam ada benda sedang memerhatikan nenek dari luar tingkap. Dan kisi rumah menantu nenek tingkat 7. Macam mana kalau ada orang pun boleh diri gitu tinggi? Bila nampak kisi, dengan segera nenek angkat air, letak dekat sinki dan kemudian masuk ke dalam bilik, lelapkan mata. Itulah pengalaman. Tak tahulah apa benda. Dan kata Nik Rogayah lagi, gangguan ini berterusan menghantui nenek. Jadi apa yang berlaku, nenek pun mintalah dengan menantu untuk tukar rumah yang lain, tinggal bersama dengan mereka. Terima kasih bagi anda memilih Ria 897 sebagai stesen hiburan, stesen informasi anda. Ada kata macam-macam kisah pada malam ini dan ada yang suka dengan kisah-kisah pada malam ini. Siapa ni? Liza kata, wah Kisi, lagu ni mengingatkan saya sekolah mendengar dulu Kisi, thanks for the memory. Okey, terima kasih juga pada anda. Yang ini kiriman-kiriman daripada pendengar-pendengar kita. Ada yang kata lagu tadi kental lah, apa. Tak apalah, lagu kental ke tak kental, tetap lagu tu ada kenangan, memori pastinya. Ingat, setiap lagu tu ada sejarahnya. Ada yang suka lagu ni, ada yang suka lagu tu. Biasalah, ni zaman-zaman budak-budak kan. Yang ini daripada pendengar kita. Okey. Katanya Kak Pa ni, terima kasih kerana putarkan lagu dari Backstreet Boys. Akak suka dengan kumpulan ni. Itu dia. Dan yang ini pula daripada siapa ni? Fast. Tentang keturunan itu benar Kisi. Lain keturunan, lain pantang. Kalau family nenek saya dilarang makan pisang yang warna merah, pisang tanduk mungkin, dan tak boleh ke Gunung Ledang. Kalau langgar mereka akan muntah-muntah dan badan akan terasa lemah dan panas. Thanks daripada Fast. Okey. Yang ini pula kiriman-kiriman yang lain. Pendengar kita berkongsi. Lily dah baca awal tadi. Yang ini dari siapa ni? Dari Juwita kata, Casey ingin mengingatkan pada okeylah, tak apalah. Baik, saya buka talian 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita Nur. Kisi, boleh tak minta tolong
cik ladies tentang rambut dalam mulut. Saya nak type tapi susah nak explain melalui SMS. Boleh tak kalau kisi telefon? Alamak, sekarang ni baru saya ternampak SMS anda ni. Boleh kirim email pada saya lah. Sebab sekarang pun dah tak sempat ni saya nak hubungi anda. Sebab ada banyak kisah ni sebenarnya dari SMS ni. Dari Nora katanya ada hal menghairankan dan aneh tak biasa dialami. Nak minta bantuan lah. Cik Kadi terangkan. Tak okey, katanya tak mau, tak apalah, jangan singgung dengan perasaan orang. Nak type SMS tak mampu. Ini suruh lagi call. Oh, ni orang sama ni. Yang ini daripada abang Wan kata, apa khabar Kisi, khabar baik. Saya ingin berkongsi satu peristiwa berlaku di tempat tugas. Saya ni bertugas sebagai pengawal keselamatan dan menjaga salah satu pusat bowling di Singapura. Kalau hari-hari biasa pusat bowling tutup pukul 1 pagi, dan kalau pada hujung minggu, khususnya hari Jumaat, hari Sabtu, tutup pukul 3 pagi. Pernah sekali tu perkara ini berlaku pada hari Isnin. Hari Isnin walaupun tutup tutup pukul 1 lah, tapi tetap tak ada orang Kisi, tetap kena tunggu juga pukul 1 barulah boleh close shop ataupun tutup kedai, kata Abang Wan. Dalam bowling alley tu yang ada cuma saya, satu orang technician, dan juga dipanggil front desk, orang yang jaga kaunter lah. Yang nak pinjam kasut, yang nak bayar, semua dia uruskan. Jadi front desk ni sedang duduklah tunggu pelanggan datang nak main bowling. Sejak pukul 10 malam dah tak ada orang lagi. Orang balik dah datang-datang. Jadi terpaksalah saya duduk dekat technician room saya ni. Saya duduk dengar radio. Kemudian bila bosan tu saya keluar. Bila nak keluar tu saya pergi ke front desk lah, nak berjumpa dengan orang yang bertugas lah, iaitu seorang budak Cina ni. Jadi saya keluar daripada technician room, berjalan nak menuju ke arah ke depan. Kemudian saya nampak budak Cina tu jalan masuk ke satu lagi bahagian pintu lah. Saya dekat lane paling ujung 24, budak tu masuk lane nombor 1, pintu belakang. Aku nak cari dia, dia cari aku pula. Jadi saya pun masuk balik lah dan jalan di belakang bowling alley dekat mesin tu. Sedang berjalan, saya tengok, tadi dia masuk, mana pula budak ni? Saya tengok, tak ada kiri kanan. Sampai saya jalan ujung lane nombor 1, keluar pintu, tak terserempak pun dengan dia. Kemudian saya jalan pergi kaunter, saya tengok budak tu, Kisi punya sedap, dia tidur Kisi dalam office. Dengan aircon lah dihidupkan. Jadi saya pun kejutkan dia. Nama dia Kelvin. Tanya, just now you go behind lah. What? Dia marah saya. No, just now you got go behind not? No lah, I sleeping, I cannot see lah. Marah saya Kisi. Dan kemudian saya terfikir, siapa pula lelaki yang jalan, saya nampak dia jalan di belakang bowling alley. Oleh kerana saya rasa takut nak balik dekat technician room saya duduk dekat front desk tu sampailah tutup kedai pukul 1. Itulah pengalaman saya. Terima kasih Kisi. Baik, silakan 669-11897. Bersama saya di ujung talian. Hello, selamat pagi. Hello. Hello. Hello, selamat pagi. Baik, saya akan buka talian di 669-11897. Sekarang saya bacakan kiriman email seterusnya. Hampir saya terlupa kisah ini. Kisah ini datangnya daripada seorang akak kita bernama Kak Azizah, berkongsi peristiwa. Katanya Kisi, ini berlaku di rumah kakak yang lama, dan tapi sekarang bersyukurlah dah berpindah ke rumah yang baru. Rumah lama kakak ni Kisi, keluarga kakak dibuat orang. Dan orang yang menghantar barang ni menghantui kakak sekeluarga, sampaikan kami anak beranak takut nak duduk dalam rumah tersebut. Mujurlah datang seorang pakar. Pakar ini dapat membantu dengan syarat Kisi. Lampu di bahagian dapur rumah kalau waktu malam tu tak boleh dimatikan. Itulah syaratnya. Tak tahu kenapa, tetapi seolah-olah setelah mengikut peraturan syarat yang ditetapkan oleh pakar tersebut, buka lampu waktu maghrib tu, kena buka lampu sampailah katanya di sini, daripada matahari terbenam sampai matahari terbit, lampu di dapur harus dihidupkan. Nak kalau rumah tu kosong, tidak ada orang.
Kakak dengan suami tak pernah bertanya kenapa, tetapi setelah melakukan permintaan pakar tersebut, memang benar gangguan yang menakutkan dah berhenti dalam rumah. Dan setelah itu kami hidup bersama dengan keluarga ni aman damai macam biasa, kata Kak Aziza. Sampailah pada satu hari ni Kisi, apabila kami sekeluarga pergi bercuti. Dan pergi bercuti selama 3 hari 2 malam. Bila pergi bercuti, kakak dengan suami terlupa kerana perkara yang mengganggu keluarga kami dah setahun berlalu. Jadi bila nak pergi bercuti tu, lupa, takkanlah nak pergi buka lampu sampai 3 hari Kisi. Jadi tanya pada suami, suami kata tak ada apa-apalah, tak apa, tutup aja. Kita tutup lampu. Hari ketiga bila balik ke Singapura, kakak dengan suami sepanjang perjalanan dalam nak balik itu rasa tak sedap hati. Kakak beritahu suami, suami pun kata yang rasanya tak sedap hati macam ada benda yang tak kena. Kami sepanjang perjalanan cuba tenangkan diri, cuba berbual, tetapi perasaan itu tidak hilang. Sampai di rumah kami, alang kata peranjat apabila suami buka pintu, Kisi terkejut Kisi, rumah berselerak. Kerusi terbalik, televisyen terbalik, almari pintu dipecahkan. Di dapur rumah pula pinggan-pinggan habis jatuh di atas lantai, seolah-olah rumah kami ni terkena gempa bumi. Bila nampak, kakak suruh anak-anak diri luar, kita panggil pakar yang pernah kita dapatkan khidmatnya setahun yang lalu. Cari-cari nombor tu dah tak ada, hilang. Tak tahulah mana kami letak nombor dan cuba dapatkan kembali pakar tersebut, tetapi tidak berjaya Kisi. Setelah itu hidup kami lebih dahsyat, lebih teruk. Anak kakak pernah pukul 3 pagi, bayangkan para pendengar Ria 897. Kata Kak Aziza, anak gadis kakak pukul 3 pagi ketuk pintu bilik kakak dalam keadaan menangis ketakutan. Terjerit-jerit sampaikan abangnya pun terbangun dari tidur. Apabila kakak tanya kenapa, dia kata ada pocong baring sekatil dengan dia. Kisi, bila kakak dengar, kakak pun takut. Sejak hari itulah kakak dengan anak akan tidur sebilik. Suami pun tak tahu nak buat apa, benarkanlah. Suami tidur dengan anak lelaki kakak, kakak tidur dengan anak gadis kakak. Dan gangguan semakin hari semakin teruk. Apabila kakak tidur dengan anak gadis dalam biliknya, kakak tidur di lantai, anak kakak tidur di atas katil. Kisi, kakak rasakan ada orang main tarik-tarik ibu jari kaki kakak. Terbangun beberapa kali di tengah malam. Apabila tengok tak ada orang, tengok tak ada orang. Siapa pula ni main tarik-tarik ibu jari ni? Jadi kakak pun teringat pesanan seseorang ni. Apabila terkejut di waktu malam kerana gangguan-gangguan pelik, hendaklah kita berselawat dan cuba sembuhkan di hadapan ataupun di tempat yang kita diganggu tu. Kakak pun berselawat kemudian sembuh. Cuba tidur balik. Kali ini rasa Kisi tarik lagi. Bila kakak buka mata perlahan-lahan Kisi, wajahnya macam nenek kebayan rambut putih sedang senyum tengok kakak. Dia yang tarik-tarik ibu jari kakak Kisi. Kakak nampak, astagfirullahalazim, kakak tutup mata, cuba tenangkan diri. Sampailah waktu pagi Kisi. Kisi bayangkan, rumah itu telah pun kami tinggalkan. Sekarang di rumah baru tidak ada gangguan. Sebab yang menghantar tak tahu kami berpindah ke mana. Kisi, itulah pengalaman peristiwa. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Kak Aziza. Wah, ini macam-macam kisah Okey, pengalaman-pengalaman akan saya teruskan, peristiwa-peristiwa anda dalam Misteri Jam 12. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan saja. Ada kata daripada siapa ni, Wati and Family. Kisi, terima kasih. Kisah malam ni memuaskan. Best sangat-sangat lah Kisi. Kalau boleh carry on sampai 5 pagi. Tak nak rock hits boleh tak? Mana boleh gitu tu orang marah. Rock hits tu penting. Orang suka dengar lagu-lagu rock lentuk, rock lama tu. Yang ini daripada Safia kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Saya seorang pemandu teksi. Wah, pemandu teksi wanita berkongsi pengalaman menarik ni Baik, kita akan teruskan kisah selanjutnya bersama dengan pemandu teksi wanita. Berlaku di mana? Di Singapura, dari Encik ataupun Puan Safia kita. Katanya Puan Safia, saya seorang pemandu teksi dan Kisi, saya seorang ibu tunggal. Ada 3 orang anak yang harus saya beri makan, beri sekolah, siapkan segalanya. Suami saya dengan saya dah berpisah. Jangan cakap tentang suami lah. Memang seorang lelaki yang tidak berguna, nafkah pun tidak diberikan. Oleh kerana itu, saya terpaksa bekerja keras.
Dan kata Puan Safia, saya ada lesen memandu dan oleh kerana tidak ada kemahiran lain, tidak ada jalan lain, cara lain, saya mendapatkan lesen memandu taksi. Saya punyai taksi saya sendiri, tapi hanya memandu di waktu petang sahaja. Waktu malam ada relief driver yang akan ambil alih tempat saya. Dan saya pernah bergaduh dengan relief driver saya atas sebab-sebab tertentu lah. Jadi relief driver tak dapatlah teruskan khidmat dengan saya. Saya terpaksa pandu taksi daripada pagi sampai ke malam, kemudian sambung lagi tanpa henti setiap hari. Sampailah satu kali ini merupakan hari yang keempat, kata Puan Safiah tak silap saya, memandu taksi di waktu malam setelah saya ni bertugas seorang diri. Saya ingat lagi, taksi saya ni ditahan oleh seorang penumpang lah, merupakan pakcik tua. Pakcik ni mengarahkan saya bila saya tanya nak ke mana, dia katakan yang dia nak pergi ke Boon Lay. Jadi pakcik ni duduk di belakang, saya pun pandulah pergi ke Boon Lay. Saya menjemput pakcik ni dari kawasan Chua Chu Kang. Chua Chu Kang nak pergi Boon Lay, dan kemudian apabila saya nak masuk di lebuh raya, pakcik ni kata, jangan jalan sini, boleh tak awak jalan dekat jalan yang ni? Saya terperanjat. Pakcik ni nak jalan gunakan jalan dekat tanah perkuburan. Katanya lebih cepat sampai kalau jalan expressway lambat sikit. Oleh kerana saya tengok pakcik ni pun okey lah. Dia katanya taklah nak mencuri, nak merompak saya ikutlah permintaannya. Saya pandu melepasi polis akademi yang baru, dan kemudian makin dalam, makin masuk, makin seram. Dan kemudian jalan di hadapan Masjid Tentera, masuk lagi dalam tanah perkuburan, kubur Kristian. Bila sampai dekat situ, saya pun pusing belakang. Saya pun nak ajak berbual lah sebab dah mula rasa seram. Bila saya toleh di taksi saya, di belakangnya tak ada orang. Waktu tu hanya Tuhan saja yang tahu perasaan saya. Saya kuatkan semangat, ingatkan anak-anak yang nak dapatkan rezeki ini bukan senang. Saya terus sepanjang perjalanan ingat anak, ingat Tuhan, dan bacalah apa yang saya tahu sedaya yang saya mampu. Sampai dekat Boon Lay, saya terus berhenti taksi saya tepi jalan, pergi ke kedai kopi berdekatan dan tenangkan perasaan diri saya. Sejak hari itulah saya berusaha mencari relief driver untuk memandu di waktu malam, dan Alhamdulillah jumpa seorang relief driver yang boleh bekerjasama dengan saya. Terima kasih dan selamat tengah malam dari Puan Safia, seorang pemandu taksi wanita. Okey, macam-macam kisah yang ini daripada Sulaiman kata, apa khabar Kisi? Selamat tengah malam. Kisah malam ni cukup best, dan lebih best lagi kalau Kisi balik. Pandai ya, dia konon-konon dia puji dia kasih cerita kat depan. Tu dia. Ya, dah pukul 2.10 pagi tak perasan saya. Terima kasihlah. Saya akan jumpa anda hari Isnin saya tidak bertugas, hari Selasa tidak bertugas, hari Rabu saya bertugas, hari Khamis bertugas, dan hari Jumaat tidak bertugas. Jadi saya dah beritahu anda siang-siang.